muka surat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu no, awal-awal sesuatu dihitamkan, awal-awal sesuatu yang dihitamkan pada hari kiamat, muka orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Pertama sekali, pertama Allah sekalian, yang pertama dihitamkan di padang mahsyar di hari kiamat tu ialah orang-orang yang tak sembahyang, yang tinggal sembahyang. Tak tahu sejauh mana yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita, ada orang yang beriman mati duduk sebelah kubur tu, tiba-tiba ada lagi mati sebelah tu orang tak sembahyang. Diazab dan diberi mimpi pada ayah dia, tak tahu sejauh mana, dimimpi pada ayah dia supaya diubah jenazah dia, kerana dia tak tahan dengan azab yang di sebelah tu. Mungkin betul, mungkin benar yang kita duk mengaji ni, terutama Allah sekalian. Memang azab kubur itu ada, disiksa, diazab, dihimpit kubur tu sampai tulang rusuk, belaga tulang rusuk tu. Dunia bolehlah, akhirat bila meninggal je orang kawak pi lah. Baik, ulang, disediakan ulang dan berbagai-bagai siksa dalam kubur tersebut. Ni yang kita bimbang. Orang ni dihitamkan muka dia. Setengah ulama kata lepas meninggal aja orang tak sembahyang dah hitam muka dia. Pakar doktor, kedoktoran kata apa? Mungkin jantung. Biasanya orang kata apa? Bila hitam semua ni jantung. Tapi sebahagian yang kita kena jelas, kalau orang tu tak sembahyang, tak peduli langsung ni, sembahyang 5 waktu tak peduli langsung, dengar azan Allahu Akbar, sini tak tahu dah ada hujan macam ni, walaupun dikhabarkan ribut di Langkawi, di Kedah, di Cameron dikhabarkan akan ribut berlaku lagi, tak rasa pun. Tapi bila mai kawasan rumah dia, ribut yang begitu kuat, dia akan kata apa? Azan, azan lah, azan. Tak pernah azan buat azan tu yang buat mai apa, buat keluar parang lama tu, tak tahu ambil hadis mana tu, tengah hujan ribut tu dia buat keluar parang, pergi letak di depan rumah di pintu. Kalau ada kayu dia takis tu lah, biar tu. Belajar mana tu? Kita duk carilah hadis, tak jumpa. Koklah jumpa. Dan bila mana hujan lebat dan angin ribut itu, carilah parang lama dan golok lama, letak di depan rumah. Tak jumpa. Mungkin orang tua-tua kot. Teringat saya tuan-tuan, masa saya kerja Cina, tanam temakar dulu ni, ngaji dia, ngaji pondok, hujan ribut. Toke ni nama arwah nama Cina Keleng, ingat lagi. Dia pergi japi dah tempat kursi tu, tempat duduk tu, hujan lebat kan, dia pergi jampi tu, dah muh juga. Dia pergi belah ni, dia pergi belah kanan ke juga. Saya pun tanya dia, you japi apa? Japi kita doa lah. You tengok hujan ribut teratu, habis temakar aku. Maknanya mereka minta pada Allah juga, bukan minta pada orang ni, terutama Allah sekalian. Sebab tu bila mana orang yang tak sembahyang ni di atas muka bumi ni, sebagai ulama dah hitam dah. Tapi orang yang beriman pada Allah dicerahkan wajah dia,
Lepas la ilaha illallah, tuan-tuan tengoklah sahabat-sahabat tuan-tuan yang meninggal dunia, yang orang tu orang beribadah pada Allah, yang duk main masjid sedia, yang tak kira siang malam pagi petang bila suara azan mari dia akan main rumah Allah ni. Tuan-tuan pergi tengok mati dia keadaan macam mana. Tuan-tuan tengok lepas orang dah ajak la ilaha illallah tu, tengok wajah dia berseri. Disebut dalam kitab Bahrul Mazi. Berubah terus. Orang yang tak lawa di atas muka bumi, tapi berseri wajah dia. Orang keluar rumah dia, berserinya peluh wajah, muka dia. Tu nak cerita kata apa? Beza dengan orang beriman. Susah tu. Nak panggil orang main masjidnya cukup susah. Kalau ribut yang saya sebut tadi ni, orang kalang kabut, nak lari, nak pergi mana dan sebagainya. Baik. Dan suatu riwayat yang lain, di satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bersabda, ya Nabi, ya Rasul, aku lihat seorang lelaki daripada umatku didatangkan akan dia malakul maut, padahal lelaki itu orang yang berbakti kepada ibu bapanya. Nabi tengok dalam mimpi Nabi, malakul maut ni duduk tepi dia dah, duduk sebelah dia nak ambil nyawa dah. Tiba-tiba sama Allah sekalian, dia ni orang yang semayang, orang beribadah, orang yang sentiasa ingat pada Allah. Di samping tu dia tak lupa mak dia, tak lupa ayah dia, yang dikatakan wabil walidaini ihsana wa'budullah wa la tusyriku nabi syai'a. Wabil walidaini ihsana. Orang ni dia semayang baik, ibadah baik, dan mak dia jaga sungguh. Sikit pun dia tak mau beri terasa mak dia. Masa dekat nak mati tu yang dikatakan panjang umur tu, malaikat maut ni tak jadi ambil nyawa dia. Tengah sakaratil maut tu, tengah nak dekat nak habis umur tu, mai apa dia? Perbaktian dia kepada ayah dan ibu dia. Tuan-tuan tamu Allah sekalian, cuba kita tengok di akhir zaman ni, orang sanggup herdik mak dia. Mak terasa terkilan dia mata keluar ni. Kita teringat tuan-tuan, bawa jemaah pergi Mekah, dia jerkah mak dia depan kita. Kita yang tengok tu jatuh air mata. Tak kerti lagi, tak faham lagi. Orang duk cakap. Apa kata mak dia? Aku tumpang aja. Aku mari ni aku tumpang, aku tak ada duit. Bagaimana keadaan ibadah dia? Tuan-tuan tamu Allah sekalian, ada sampai satu tahap ni nak cerita kata bagaimana nak tolong ni. Satu kisah yang berlaku, sungguh-sungguh berlaku. Biasalah mak ni bila dah tahap mak dia jaga kita tu, dia akan balik kepada zaman budak-budak. Zaman tu zaman macam budak-budak, pecah cawan, ketak tangan-tangan ni macam kita dulu lah. Kita nak bangun masa budak-budak tu, kita jatuh nak dibangunkan, kita pergi angkat. Sebagai ayah ni, ayah yang pergi angkat. Ayah angkat, dukung, cium kita masa tu. Masa dia rebah, kita angkat, mak angkat, ayah angkat. Tapi bayangkan ketika mana dia duduk atas kursi, dia nak bangun tak mampu. Dia tengok anak dia depan, dia duk pegang ni, nak bakit ni. Anak tengok aja. Sedangkan pada masa tu bayangkan dia memerlukan kita, tolong angkat.
Dia duduk atas sofa, dia tak mampu nak angkat ni. Dia pegang kanan kiri, tak mampu. Apa kata nak bakit sendiri lah. Teratu pun tak boleh nak bakit. Apa perasaan dia? Sudah tentu terkilan, terasa sangat. Terutama Allah sekalian. Seorang ibu duduk di rumah anak dia. Tiba-tiba dah anak keluarga, diberi harta, kedudukan sebagainya. Mai satu ketika, biasalah mak ni macam-macam lah. Kadang-kadang terkencing. Dulu dia terkencing, mak lah ambil basuh. Terberak mak lah. Tapi bila sampai tahap mak terberak, terkencing, dia rasa jijik, dia rasa tak suka dah. Dia marah mak dia mengalir mata. Sampai waktu subuh, dia pergi hantar mak dia rumah adik dia. Rumah adik tu, adik siapa? Bukan adik kepada anak makcik tersebut, adik kepada mak dia. Di pintu rumah pukul 6 lebih kurang. Dia pun tak letak situ, dia pun balik. Pagi-pagi mak pergi buka, makcik tu pergi buka, adik dia pergi buka pintu. Tengok-tengok, lah kak hamai mana pagi-pagi ni? Lalu mengalir air matanya. Dia kata, depa hantar aku sini, aku tak tahu nak pergi mana. Aku nak beritahu ke hang, esok ni, hari ni waktu petang lagi, hang tolong hantar aku pergi pondok. Dan aku tak ada anak lah. Aku tak ada anak. Apa lagi dia kata? Kalau aku mati, kalau aku sakit, jangan cerita kepada aku kata aku sakit. Kalau aku mati pun jangan beritahu pada anakku aku tak ada anak lah. Jangan sampai mereka tahu, jangan pegang batu nisan. Tuan-tuan Allah sekalian, kalau dah mak ataupun ayah kita sembahyang banyak, kita tahajud banyak, tapi mak kita terkilan dengan kita sikap kita tak masuk syurga. Amalan kita banyak, sedekah kita banyak, tak masuk syurga. Ada anak lelaki yang kerjayanya dengan harta mak dan keluarga dia, bila mai satu masa dah berjaya, dia letakkan satu bilik yang ujung tu. Bila tetamu mari, dia tak bagi mak dia keluar. Mak dia buka pintu, tak bagi mak dia keluar. Kenapa tak bagi? Tamu Allah, malu. Malu kalau mak dia keluar keadaan macam mana, wajah mak hang macam ni. Tuan-tuan Allah, dibiak mak berjalan kaki dengan rambut ni tampukang ni, jalan kaki, dia tak muat. Kenapa tak muat? Malu. Kalau aku tahu ni mak aku ni, orang tahu malu aku. Tuan-tuan tetamu Allah sekalian, itu yang berlaku. Mana mungkin orang ni akan masuk syurga. Dan ingat satu masa nanti anak dia akan buat kat dia. Anak yang dia belai tu, yang sayang, akan buat balik kepada dia. Ingat balik. Tuan-tuan tetamu Allah sekalian, sebab tu juga bila kita belajar perbaktian ini, hatta ni telefon ni pun kena ingat sungguh-sungguh. Saya lepas kuliah di Masjid MDB Baling tu, seorang makcik tu mari, pakcik pun mari. Saya baru balik ke Kuala Lumpur. Pergi rumah anak kan? Ya, pergi rumah anak. Tapi saya pun pergi saya balik lah. Saya tak boleh duduk lama. Kita pergi nak tanya khabar anak-anak, tapi mereka menggunakan telefon bimbit mereka, tak peduli kita. Kita tanya apa khabar hang dah ni? Ayah tanya. Abang baik. Duk main telefon tu, yang ayah duk tanya, yang mak duk tanya. Dia tak tengok pun wajah mak, tak tengok pun wajah ayah. Terkilan, mak terkilan. Akhirnya keputusan balik. Ustaz tolonglah Ustaz, no? Kalau Ustaz kuliah mana-mana lah, Ustaz tolong sebutlah.
kami terasa sangat. Mungkin kalau ayah dan ibu tu terasa, ayah lain dan ibu lain terasa. Bayangkan anak kita ni, kita duk cium dia, kita duk belai dia, kita duk sayang dia. Mai satu masa kita nak sembang dengan dia, dia tak sembang dengan kita. Dia sembang dengan telefon dia. Dia pentingkan telefon dia. Bila mak dan ayah balik, dia tak rasa apa-apa. Ni juga sebahagian anak durhaka, tuan-tuan dan Allah. Nak mari macam mana ni, makan maut ni, dia akan ambil nyawa kita. Tak ada siapa nak halang dah. Nak halang macam mana lagi? Dah mak terkilan, mak terasa dengan sikap kita, dengan perangai kita. Yang kita mengaji malam ni dia tak Michael Mak nak ambil nyawa dah, oleh kerana dia ni jaga mak dia, dia belai mak dia, mak ni tak terasa dengan dia. Maka datanglah apa dia, kebaktian yang dilakukan masa hidup di dunia ni. Nabi tengok golongan ni. Baik, sama Allah sekalian,